Ada soalan yang lain? Berapa lama masa yang sepatutnya kita ambil untuk mengembangkan perniagaan? Berapa lama masa yang kita ambil untuk mengembangkan perniagaan? Tengok skala perniagaan lah. Kalau saudara tanya compare pertumbuhan pantas, waktu saya di garasi pertumbuhan lebih pantas. Saya di area stream, pertumbuhan kalau kita ukur daripada kewangan dia lebih perlahan. Tapi dari segi pertumbuhan saya sebagai orang yang stream ni, saya rasa dari segi pertumbuhan mental, dari segi pertumbuhan jiwa, saya rasa di sini tumbuh lebih cepat. Saya mula ada fikir tentang bagaimana stream boleh membawa buku. Sebab dalam industri tuan-tuan, walaupun mereka, saya menjauhi diri daripada industri. Industri masih hairan kerana saya menjual ni manual. Industri pergi kepada tool, Shopee apa semua, dan mereka masih hairan dan mereka terkejut bahawa setiap hari saya boleh menjual, katalah tuan-tuan beli dekat saya. Sekarang berapa log buku ni, Hap? 13 log. Berarti saya jual 120 buku. Kedai pun tak jual 120 buku sehari. Ini saya belum push lagi 13 log ni. Kejap lagi tuan-tuan akan log kan. Saya kata kalau saya dapat 30 log 30 log kali dengan 4, berarti 120 buku kan. Kedai pun tak akan jual 120 buku sehari. Sedangkan saya jualnya sebagai ecer. Ecer ni adalah salah satu buku yang mana terpilih. Kita tak jual banyak buku. Dan mereka berfikir kata kalaulah satu hari, saya tak kira dah total buku. Tapi kalau tuan-tuan fikirlah secara purata combo saya 2 buku. Dan kami ada log 40. Minimum sehari. Siang dan malam. Hari ni tadi siang berapa log buku? 24, malam ni dah 13. Okey, 24, 37. Kita campur purata kali 2 buku, 74, 100. Berarti saya stream, saya jual 2,500 buku sebulan. 2,500 buku sebulan. Berarti apa yang orang anggap luar biasa, pada saya biasa. Sebab saya ada kiraan yang lain. Kiraan adalah satu adalah berapa pembeli baru yang saya tak tengok angka jualan, saya akan tengok berapa pembeli baru. Berapa pembeli yang loyal. Dan sekarang ni saya sedang mencuba membawa buku agama masuk. Berarti dulu saya tak nak jual sebab saya kata bidang saya adalah geopolitik dan juga sastra dan buku-buku pembangunan minda. Tapi bila saya fikir balik, kata pembaca nak baca, saya kata apa salahnya di tengah-tengah minat membaca yang tumbuh dengan begitu tinggi di area stream, saya buat masuk buku-buku agama tetapi bukan tentang syurga neraka ataupun dosa pahala. Buku-buku agama yang boleh menjentik jiwa, kerana sebahagian besar pada tuan-tuan yang follow saya adalah orang yang mencari pencerahan yang lebih baik untuk cara berfikir dan pencerahan yang lebih baik untuk meningkatkan kualiti empati, merasa kualiti diri. Maka saya bawa buku ni untuk bawa masuk. Jadi kalau tuan-tuan tanya macam mana kita nak ukur pertumbuhan perniagaan tu, agak subjektif. Ada, sebab saya bagi tahu pada tuan-tuan kan, ada orang yang kerana dia biasa untung 3,000, untung 3,000, dia rasa okey lah, sebab dia kata gaji cikgu pun tak 3,000. Dia fikir jalan mudah. Kalau seorang tu pula kata dia fikir kata untung 10,000. Susah, sebab kita balik pada saya kata tadi tu, titik kejayaan di mana kita ukur tentang duit. Macam saya sekarang ni, saya nak mengukur mengenai sustainable. Kita nak menjual 3,000 judul buku. Sebab tu saya banyak main combo dan turunkan harga. Kerana saya nak banyakkan jualan dari segi jumlah buku yang sampai. Dan yang kedua, saya nak bahawa saya memberi atmosfer buku. Sebab tu bila saya review buku, saya review atmosfer buku, di mana orang mendapat ilmu yang bertambahan. Kerana saya ada membaca luas. Berarti kalau saya bagi buku Muhammad, saya review sekali dengan psikologi dia, saya review sekali dengan kesan sejarah, dan saya review macam mana buku ni boleh prescribe. Kalau saudara berkecenderungan rendah motivasi, baca bab 1 hingga 11. Kalau saudara orang yang selalu disebut oleh Imam Ghazali, tak layak berada dalam majlis ilmu kerana penuh dengan hasad dengki dan penuh dengan syakwa sangka, kita boleh baca dalam bahagian Sayyidatina Khadijah dan zaman perpecahan. Kalau saudara rasa saudara nak memahami politik hari ini, kesan fitnah dan kesan perebutan kuasa di kalangan lelaki dan kesan fitnah di kalangan wanita, saudara baca je daripada Haji Widak sampai habis. Saya boleh prescribe kerana saya fikir kata itu yang lebih penting. Sebab tu kalau orang ambil video saya untuk diletakkan dalam page-page yang lain, saya tak dapat honorarium, tuan-tuan. Saya tak akan dapat, dan semua orang marah saya. Orang kata sepatutnya saya deal dengan IDBE. Mana-mana log yang datang daripada beg kuning IDBE, kurang-kurangnya 3% dalam milik saya. Saya tengok orang tu atas bawah dengan mengatakan tamaknya, kamu bukan datang memberikan aku tentang idea bagaimana aku patut lebih bermurah hati untuk menjadikan bangsaku mengenali buku dan bangsaku membaca dan bangsaku lebih kenal
tentang hal-hal yang penting dalam hidup mereka. Dia datang duk argue dengan saya, kata video tu, kau tahu tak video ni, kau tahu tak the number showing, ada orang buat 20,000 sebulan daripada hasil jual buku dengan menggunakan video kau. Saya kata itu bukan masalah saya. Dia ambil, saya tak mau tahu berapa dia dapat. Yang saya nak adalah saya tak boleh mengembangkan seluruh budaya ilmu dengan menggunakan FB saya aja. Jadi kawan-kawan TikTok nak ambil lah. Mereka menggunakan dan mengembangkan budaya ilmu. Maka tu kalau tuan-tuan kata tentang stabil perniagaan, kalau kita diukur dengan wang, kita akan rasa kecewa. Kerana anak-anak muda lain berniaga, tuan-tuan, semua cerita tentang jutaan yang mereka perolehi. Dan dia tak impress saya pun. Dia tak impress saya. Kerana saya tahu pada satu umur, orang nakkan harta. Lama-lama dia akan jadi macam Jet Li juga. Bila dia sampai umur 50, dia jadi macam Jet Li. Ataupun dia jadi lagi teruk macam kawan saya kata ni. Kawan saya ni hidup lagi sampai sekarang. Kalau jumpa dia, tuan-tuan, masih lagi gelisah. Masih lagi gelisah walaupun pada tahun 2012, dia ada tunai simpanan saja 28 juta. Terus saya kira rumah dia, kereta dia, tanah dia, investment tak. Tunai saja. Dia mengaku pada saya kerana tentang ketakutan dia. Anak dia macam mana nanti. Dia ada 3 anak je. Yang mana dia fikirkan sampai ke peringkat kata nak meninggalkan semuanya. Jadi saya fikir kata perniagaan yang sukses adalah bergantung kepada apa sukses yang tuan-tuan nak. Untung saya fikir kata ZRE Stream ni untung lah. Saya pun tak nak lagi bekerja. Kalau orang datang offer saya pun, orang dah tak berani nak offer saya bekerja kerana mereka tahu pendapatan saya sebagai streamer buku ni jauh lebih tinggi daripada gaji yang mereka boleh tawarkan bagi CEO level untuk newsman. Sebab CEO level newsman ni dia ada range gaji dia. Maka saya tak akan pergi kerana kedudukan saya di sini lebih stabil dan saya boleh mengatur jadual saya sendiri. Dan saya boleh menginstitusikan pemberitaan mengikut cara ZRE. Jadi saya fikir kata by financial, kerana saya mula dengan low cost, saya mula dengan kamera iPhone 5. Saya pakai iPhone 10. Kami beli second hand 1,500, tripod RM60 dan mic RM60. Sebab tu dulu saya live di jalanan, 90 minit kena berhenti. Baterinya akan habis kerana iPhone makan banyak bateri, terutama iPhone 10. Dan saya sasarkan sebulan saya mesti jual 700 buah buku. Sebab 700 buah buku ni cukup untuk menjadikan kerjaya di jalanan tu profesional. Jadi saya stream malam je. Dan 90 minit. Pusing KL jalan kaki je. Jadi exercise. Dan saya terkejut. Ada satu masa tu stream saya tu sampai 7 km, 8 km saya jalan kaki sambil bercakap. Sepanjang 90 minit. Kerana saya jual buku, duduk tepi jalan, duduk tepi tembok. Tengoklah kamera tu lalu di jalan mana ketika saya buat stream tentang jalan-jalan Kuala Lumpur serta sejarah dan kenangan dia. 6 bulan saya dapat kumpul modal. 78,000. 5 bulan saya stream, ambil gaji semua, wang dapat dihimpun 78,000. Dan kemudian saya mula teringat kata, waktu tu saya kecewa kerana anak saya graduate ni dia tak dapat kerja dalam bidang ni. Dan saya tahu dah kata dunia tak akan menyediakan pekerjaan untuk anak saya ni. Ilham ni dalam bidang ni. Maka saya kata, Ham berhenti kerja dengan ayah ajar Ham satu benda. Sebab saya tak pernah bercakap tentang dunia profesional saya sebagai wartawan kepada anak saya. Saya ajar A tu sampailah Z dia tengah tengok saya bekerja sekarang. Malah saya nak dia hands on. Dia bukan saja kira duit dan uruskan semua benda yang ada. Apa saja yang ada dalam pengetahuan saya ada dalam pengetahuan dia. Cuma saya nak dia ada satu lagi pengetahuan tentang bagaimana dunia berputar. Jadi saya bawa dia. Kawan-kawan saya yang datang jumpa saya terkejut. Dia kata, kau ni Nal macam bapak tak bertanggungjawab. Kau berani bawa anak kau pergi tempat perang. Saya kata bukan soal bapak tak bertanggungjawab. Itulah bapak yang bertanggungjawab. Saya nak anak saya melihat dunia bukanlah tentang mengkritik orang mabuk balik pada Zoom. Dunia bukanlah tentang mengkritik KM kerana mempromosi produk body cantik dia. Dunia bukanlah hanya bercakap tentang maula-maula yang kita curigai keturunan dia nasab Nabi ataupun tidak. Dunia bukanlah hanya setakat kita berkelahi tentang zikir pegang tangan, ini betul atau tidak. Saya kata dekat Ilham, kita jangan masuk, saya tak nak dia masuk dalam apa yang dipanggil sebagai konflik yang menjadikan orang melemahkan agama dengan lebih teruk. Maka saya tunjuk dia pada dunia. Supaya dia melihat satu perkara yang akhirnya bukan kerana Palestin tu mengajar dia melihat dunia. Palestin akan membuka dia melihat keseluruhannya. Cuma cara dia berfikir, dia akan bentuk sendiri kerana saya tak akan paksa dia berfikir dengan cara saya. Kerana saya melihat dunia dibentuk oleh cara saya yang berasas daripada seorang budak sosialis.
Kemudian daripada seorang budak yang sentiasa berpegang pada prinsip keadilan adalah milik semua orang, penganiayaan adalah satu musuh. Dan mereka yang memiliki kuasa dan menggunakan kuasa untuk menindas orang bawahan adalah orang yang mesti kita perangi. Kemudian bila saya masuk TV Hijrah, saya pergi kepada pergaulan saya dengan lebih lah, 100 ustaz lebih lah. Sebutlah siapa yang besar namanya dekat Malaysia, saya pernah berurusan lah sebab saya jaga konten TV Hijrah, TV agama. Maka saya dipengaruhi pula, oh rupanya dalam hidup, apa yang saya lakukan ni hanya perlu diubah dengan melakukannya kerana lillahi ta'ala. Bukan lagi melakukannya kerana kepercayaan saya besar kepada sistem sosial. Jadi, berapa lama tuan-tuan tanya saya ni pula? Dari segi bisnes, kalau kita letak 80% pemikiran tentang untung, 20% pemikiran tentang kerja, kita akan mudah merasa rugi. Kalau kita letak 50% tentang untung dan 50% tentang kerja, adalah kiraan dia. Ada masa kita rasa kita rugi financially, tapi kita untung kerana matlamat hidup kita. Ada masa kita kata kita untung banyak wang, tapi kita kehilangan banyak matlamat. Macam saya beritahu dekat tuan-tuan, pada hari-hari tuan-tuan perlahan beli buku. Saya terpaksa laju menjualkan pakaian. Saya tak syok menjual pakaian dah sekarang, sebab saya lebih seronok menjual buku kerana saya faham buku-buku yang sampai dan buku-buku yang saya review memberi peningkatan dan sumbangan yang besar. Tapi saya kena ambil backup plan kerana tak hari-hari orang nak beli buku. Dan saya tak dapat trafik baru yang banyak setiap bulan. Jadi trafik yang lama bila dia beli, dia ada had untuk membeli kerana dia memerlukan masa untuk membaca buku dia. Maka saya masuk pada pakaian kerana pakaian ni orang tak pernah merasa habis dipakai. Kan orang boleh pakai. Buku ni orang akan kira berapa tebal yang dia dah baca. Maka dia tak akan ambil buku baru lagi. Cuma ramai orang bagi tahu dekat saya, setahun yang pertama adalah mengenali perniagaan anda. Tahun yang kedua adalah sustainable. Anda dah kenali, anda sustainkan perniagaan anda. Tahun yang ketiga, bahawa anda mencorak strategi perniagaan anda untuk menjadi kemas kerana anda telah berada dalam 2 tahun di mana anda mahir dengan pekerjaan saudara.